Menurut EPA Amerika Serikat, pembaziran makanan merujuk kepada makanan yang tidak dimakan dan akhirnya dibuang, termasuk sisa pinggan, makanan rusak, serta bagian makanan yang dianggap tidak boleh dimakan. Pada tahun 2024, Amerika Serikat mencatatkan sebanyak 70 juta tan lebihan makanan, bersama 29% daripada bekalan makanan negara. Walaupun jumlah ini masih tinggi, yang menunjukkan penurunan sebanyak 2,2% berbanding tahun 2023, menandakan usaha mengurangkan pembaziran makanan mulai menunjukkan hasil yang positif. Punca utama yang sangat kritikal berlaku di peringkat awal rantaian bekalan, iaitu menerusi piawaian kualiti pembeli atau kosmetik standard yang sangat ketat. Menurut data daripada organisasi Refit, pasaraya yang berasas di Amerika Syarikat menetapkan standard visual yang ekstrim. Mereka hanya mahukan membeli buah-buahan dan sayur-sayuran yang sempurna dari segi saiz, warna, dan rupa bentuk demi menjaga estetika ruang pameran kedai. Akibatnya, produk yang kurang kacak seperti lobang merah yang bengkok atau apple yang kecil akan ditolak mentah-mentah. Kekejaman standar kosmetik ini membawa kepada isu hasil tani yang ditinggalkan atau unharvested in the field. Walaupun sayur dan buah tersebut sangat segar, selamat dan syarat dengan nutrisi, para petani di Amerika Syarikat terpaksa membiarkan sahaja makanan itu merebut di ladang. Kerana kos untuk menuai dan mengangkut produk yang cacat ini adalah jauh lebih tinggi daripada keuntungan yang mereka bakal terima. Ini adalah satu pembajaran sistematik yang sangat tragis di peringkat hulu. Punca ketiga berlaku di sektor restoran dan perkhidmatan makanan. Di peringkat ini, pembajaran didorong oleh dua masalah utama. Faktor terbesar ialah sisa makanan dalam pinggan atau plate waste. Menurut data Refit, isu ini merangkumi sekitar 70% daripada sisa makanan restoran di Amerika. Budaya saiz hidangan di Amerika yang terkenal dengan saiz gergasi membulokkan lagi keadaan ini. Pelanggan sering gagal menghabiskan makanan atau mengambil secara berlebihan dalam hidangan konsep buffet, menyebabkan makanan siap masak terpaksa dibuang. Akhir sekali, kita lihat punca di tahap pengguna. Di Amerika, isu terbesar berpunca daripada kekeliruan label tarikh luput seperti istilah "just buy" atau "best if used by". Menurut data daripada Public Health Law Center, label-label ini sebahagian besarnya hanyalah indikator kualiti, bukannya keselamatan makanan. Namun, salah faham ini menyebabkan pengguna panik dan membuang makanan yang sebenarnya masih selamat dan dimakan. Malah, isu kekeliruan label ini sahaja menyumbang kepada hampir 50% daripada sisa makanan di peringkat runcit. Sikap ini diperlukan lagi oleh budaya konsumerisme. Pengguna di Amerika kerap membeli makanan secara berlebihan akibat tertarik dengan promosi buka atau tawaran buy one free one. Analisisnya mudah. Peningkatan pendapatan dan gaya hidup moden hari ini telah menyebabkan pengguna lebih mementingkan kemudahan serta konsep memberi secara mudah, berbanding mengoptimalkan penggunaan makanan yang ada di rumah. Akhirnya, lambakan makanan tersebut rosak dan terpaksa dibuang begitu sahaja. Pembaziran makanan di Amerika Serikat memberi kesan besar kepada alam sekitar kerana ia menghasilkan kira-kira 170 juta tan metrik pelepasan gas rumah hijau setiap tahun. Jumlah ini merangkumi keseluruhan rantaian bekalan dan bersamaan dengan 42 loji jana kuasa arang batu. Secara global pula, pembaziran makanan menyumbang sekitar 8% daripada pelepasan gas rumah hijau, sekaligus menjadi cabaran besar kepada perubahan iklim. Selain memberi kesan kepada alam sekitar, pembaziran makanan juga membebankan pengguna dari segi keuangan. Di Amerika Serikat, peningkatan harga makanan menjadikan pembaziran semakin mahal. Secara purata, setiap pengguna kehilangan sekitar $728 setahun kerana makanan yang dibeli tidak dapat dimakan. Oleh itu, terdapat dua strategi Amerika Serikat bagi mengurangkan pembaziran makanan. Salah satunya ialah strategi kebangsaan oleh Amerika Serikat dan strategi kedua adalah juara kehilangan dan pembaziran makanan Amerika Serikat 2030. Pada Jun 2024, Amerika Serikat melancarkan strategi kebangsaan untuk mengurangkan kehilangan dan pembaziran makanan sebanyak 50%. Menjelang tahun 2030, strategi ini memberi tumpuan kepada pencegahan kehilangan makanan, pengurangan pembaziran, peningkatan kitar semula organik, serta pengukuhan dasar yang menyokong pengurusan makanan yang lebih lestari. Sejak tahun 2015, USDA dan EPA telah menetapkan sasaran untuk mengurangkan kehilangan dan pembaziran makanan sebanyak 50% menjelang 2030. Bagi mencapai maklumat ini, pelbagai perniagaan dan organisasi melalui inisiatif juara kehilangan dan pembaziran makanan Amerika Serikat 2030 bekerjasama untuk mengurangkan pembaziran makanan dalam operasi mereka. Bagi melihat bagaimana isu ini ditangani secara kritikal di Amerika Syarikat, kita boleh teliti satu kalian kes yang sangat berjaya, iaitu di negeri Massachusetts. Negeri ini merupakan antara perintis terawal di Amerika yang menguatkan undang-undang ketat melalui program Commercial Food Material Disposal. Hebatnya undang-undang di Massachusetts ini, sehinggakan pihak MASDP, iaitu pihak Massachusetts Department of Environmental Protection, mengeluarkan garis panduan rasmi yang mewajibkan semua operator dapat pelumpusan sampah untuk memeriksa dan menolak mana-mana lori sampah yang didapati membawa sisa makanan komersial melebihi had 10% daripada isi padu mok. Pada mulanya, setakat ini hanya dikenakan kepada entiti of commercial yang menghasilkan sisa makanan sebanyak 1 tan seminggu. Namun, bermula 1 November 2022, kerajaan negeri telah memperketatkan lagi undang-undang ini. Kini, mana-mana pasaraya, restoran besar, hotel, maupun universiti yang menjana sisa makanan melebihi 0.5 tan seminggu dilarang sama sekali daripada membuang sisa organik tersebut ke dalam tapak pelumpusan sampah. Itu sahaja. Menurut laporan ekonomi di Massachusetts, dasar ini telah merangsang pertumbuhan ekonomi tempatan dengan mewujudkan hampir 1,700 peluang pekerjaan baharu dan menjana aktiviti industri pengurusan sisa hijau bernilai USD 390 juta. Massachusetts membuktikan bahawa dengan penguatkuasaan dasar yang tegas, krisis sisa makanan mampu diubah menjadi sumber tenaga dan pembangkit ekonomi yang mampat.